Kiranya jamaah wanita, terutamanya jamaah yang masih muda, bermasalah bukan hanya haid ya, tetapi wanita masalahnya banyak. Saya terus terang sahaja, wanita masalahnya keputihan, kemerahan, keorengan, kebiruan ada, faham ya, bagi wanita yang muda. Sekiranya ada masalah itu, sebabnya kita berjalan nak pergi tawaf daripada hotel ini jauh. Wanita yang sedemikian selalunya apabila ia bergerak jauh, dia akan keluar. Jadi kita bimbang dia keluar ketika kita sebelum tawaf ataupun sedang tawaf. Ya, sekiranya ia senantiasa, itu dinamakan daimul hadas. Tetapi ini bukan senantiasa. Apabila kita bergerak, ya, banyak bergerak. Jadi sekiranya ada perkara yang sedemikian kepada jemaah yang masih muda, jumpa saya akan bagi tahu macam mana nak mengatasinya. Boleh diatasi, kecuali haid tak boleh kita atasi. Tetapi yang sedemikian yang saya cakap tadi, biru, oranye, ungu, segala tu boleh kita atasi ya. Bagi yang wanita muda, dia faham apa yang saya maksudkan ya. Kita bimbang ya, kita tawaf tidak sah. Banyak terjadi jemaah wanita terjadi sedemikian, baru berjumpa dengan saya. Tetapi di sini saya minta maaf, baru malam ini saya dapat datang ya. Sesama, demam sesama. Tetapi alhamdulillah dah sihat dah. Jadi pada malam ini saya ada berada di sini. Sekiranya ada masalah yang wanita memang boleh bagi tahu kepada mutawif, tetapi mutawif tidak boleh bagi tahu sedetailnya ya. Tetapi kalau kita sesama wanita, saya akan bagi tahu sedetailnya macam mana cara mengatasi yang saya kata tadi ya. Boleh kita atasi ya. Kalau kita nak sembahyang pun boleh kita gunakan yang saya akan bagi tahu nanti kalau datang jumpa saya ya. Okey, sekiranya kita nak pergi sembahyang, kita takkan nak pergi ke bilik air jauh bilik air, tetapi boleh kita atasi. Sebabnya apabila kita solat kita selain daripada tawaf, yang kita bimbang ni kita tawaf umrah. Kalau tawaf sunat tidak sah, tak mengapa, kita tak dapat apa-apa. Tetapi kalau tawaf umrah tidak sah, maka tidak sahlah sa'inya dan tidak sahlah bergunting. Maka kita baliklah ke hotel, kita masih di dalam ihram, terikat pantang larang yang 13 ya. Jadi hati-hati kita melaksanakan ibadah umrah, bukan senang ya. Nanti balik kita di dalam ihram. Kalau lelaki nanti dia nak nikahkan anak, tidak sah ya. Kalau si gadis pula balik ada jodoh dan nikah pun tidak sah, balik dengan yang masih berihram ya. Jadi saya minta maaflah kerana baru malam ini dapat datang ke sini ya. Ada ya masalah wanita ni, dia dah balik. Dia cerita benar. Dia dah balik daripada mengerjakan umrah. Dia datang jumpa saya. Dia kata, "Ustazah, saya semasa tawaf malam Jumaat macam ni lah, orang ramai. Sekali dia terkentut. Kemudian dia ingat, ya, pahaman dia, kalau dia teruskan tawaf sa'i bertahlul hanya bayar dam. Itu pahaman dia. Jadi datang berjumpa saya, dia tanya, "Ustazah, apa damnya?" Kata dia. "Kambing kah? Duit 6 orang ke 10 riyal seorang?" Itu ditanyanya saya. Saya kata,
sah lagi tawaf tu. Sebab dah terkentut. Kentut kanak-kanak pun tahu kalau dah kentut batal wudu. Syarat sah tawaf ada wudu. Tetapi dia dah terkentut, mana ada wudu? Dah sahih. Sahih ke kentut? Sahih, dia kata. Kentut ni pun ada juga syaratnya. Nak sahih kentut tu baru batal. Kalau dia sikit aja macam dia tak jelas, itu tidak batal. Jadi dia kata sahih dia kentut. Kemudian dia teruskan sa'i dan terus bertahlul. Kemudian dia balik. Kata dia, apakah damnya ustazah? Kata dia. Jadi saya tanya dia, balik, puan masih di dalam ihram. Adakah puan tidur sebilik berdua dengan suami atau dengan rakan-rakan sesama perempuan? Kata dia, saya suami isteri sebilik. Adakah melakukan suami isteri itu? Ada, katanya. Jadi dia masih di dalam ihram. Tu hati-hati tu. Dia pahaman dia kalau dia itu hanya dam sahaja. Sebenarnya dia kena ulang balik. Ulang balik tawaf, ulang balik sa'i dan seterusnya bertahlul dan bayar dam ketika dia bergunting yang tawaf yang terkentut tadi. Okey ya. Jadi dia sudah bersama dengan suami dia, suami isteri, fahamlah ya. Kenalah dia seekor kambing dan 6 orang pakai miskin dan dia pun dah pakai minyak wangi dan lagi satu dia dah tidur tutup muka, dia jenis tidur tutup muka kata dia. Jadi dah berapa kali dah tu tutup muka, minyak wangi, bergunting hak semasa dia tidak sah tawaf. Jadi saya suruh dia pergi tawaf balik, sa'i balik, bergunting dan bayarlah seekor kambing kerana apabila bersetubuh hanya isteri yang di dalam ihram, hanya seekor kambing. Tetapi hati-hati bagi lelaki, kalau dia masih di dalam ihram, dia melakukan persetubuhan, seekor unta, tuan-tuan, seekor unta tambang boleh datang lagi ke sini. Ya, bukan dapat 3,000, 2,000, 5,000 lebih. Hati-hati. Jadi masa kita tawaf tu berhati-hati, tawaf kita tu sah atau tidak, macam mana? Cukupkah 7? Ya, adakah kita pegang Kaabah? Apabila kita pegang Kaabah, batal pusingan yang kita pegang. Contoh, kita pegang Kaabah Hijri Ismail lah selalu orang pegang. Dia dekat dengan Hijri Ismail. Hijri Ismail tu sebahagian daripada Kaabah. Kemudian dia pegang pusingan yang ketiga, maka yang ketiga itu tidak sah. Ya, dia teruskan juga, maka tak cukup tawaf dia, tak sah juga. Hati-hati ya, sebab mengerjakan ibadah umrah ini bukan seperti ibadah seperti contoh kita puasa. Tidak sah puasa kita, hanya itu sahaja, tidak berkait dengan yang lain. Tetapi umrah ini berkait dengan yang lain ya. Maka kita kalau di dalam ihram pantang larang 13 tu tetap kita kena tanggung. Itu yang bahayanya. Jadi wanita sekiranya ada nak jumpa dengan saya, jangan segan, jangan malu ya. Terus terang sahaja, saya tak kisah dah, sebab itu dah berapa tahun dah itu sahajalah yang datang mengadu kepada saya ya. Jangan segan. Daripada ibadah kita tidak sah ya. Jadi jangan kita malu ya. Hanya itu sajalah ya. Sekian. Terima kasih. Macam mana
subuh katanya.